Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, so untuk kelas tingkatan 5 pagi ni kita nak tengok modul, bukan modul, kita nak tengok RGD 10. Okey, RGD 10 ya. RGD 10 penerbitan meja. So penerbitan meja, sekejap ya. So hari ni kita nak tengok dulu penerbitan meja tu di macam mana ya. So saya akan tengok pada modul dahulu penerbitan meja. Tunggu kejap ya. Okey, kita sambung ya. So untuk yang ini okey. Right. Hello, testing. Alright. Baik, untuk RGD 10 kita tak pernah lagi buat tutorial dia. So saya akan bagi tutorial dia step by step. Kita menggunakan Microsoft Publisher Kita tak pakai InDesign, kita tak pakai PageMaker, kita tak pakai Affinity ke apa ke. Kita pakai yang ada dekat laptop kamu. Okay, so untuk RGD 10 ni ya. RGD 10, sekejap ya, saya buka ni dulu. Keperluan yang kamu perlu lihat untuk RGD 10 ni. Okey, dalam RGD 10 kamu kena buat mockup contoh dan karya penerbitan meja lah. Okey, ada dua benda yang kamu perlu buat. So dekat sini kalau kamu lihat dia, kriteria yang kamu perlu ada, satu ni mockup yang dah siap berlipat lah. Nanti kita decide kita nak buat DTP jenis apa. Kemudian satu lagi dalam bentuk digital lah. Satu lagi soft copy. Okey, dua benda ni yang kita nak. So dalam soft copy ni, yang pertama kita nak kamu kena tahu size setting dia. Size halaman, kedua ni dan margin, grid dan lajur, okey, buat tepi ni sikit, master page, palette warna, dan perenggan. Okey, yang ni yang kamu perlu tahu ya. Dan kita akan cuba cover untuk 245 ni. So seterusnya, selain pada tu, yang ni setting saja dulu. Okey. Satu, setting file. Okey, kedua, sisip image dan tag. Maksudnya
import lah, save image dan teks. Ketiga, okay, yang ketiga ni panjang. Ketiga ni kalau kamu lihat, dia ada, kamu dalam design kamu nanti tu kena ada header dan footer. Okay, kemudian kena ada crosshead dan side head. Kemudian ada pull quote. Okey, kemudian ada indentation. Indentation. T-A-T-I-O-N. Kemudian ada alignment. Kemudian wrapping. Okay, wrapping ni kita nak wrapping teks dengan image biasanya. Kemudian kita ada hyphenation. Hyphenation. Okey, kemudian kita ada drop cap. So ini setting untuk yang ketiga. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam tu cadangan dia brochure, buku program, katalog buku dan majalah. Okey. Tugasan kamu semua warna kuku saya tulis kat bawah. So jadi kadang-kadang mata saya tengok ke bawah. Biasa kalau macam selalunya saya tengok dekat skrin, saya tulis dekat skrin. Okey. Okay, tugasan kamu kita tukar warna sikit. Okay, tugasan pertama, buat dulu kajian lapangan. Buat kajian lapangan. Okay, kajian lapangan ni kamu kena cari sumber ilham. Sumber ilham gambar, perniagaan kamu, contoh penerbitan atas meja, color palette, ilustrasi yang berkaitan. Gambar dengan ilustrasi benda yang beza. Ilustrasi berkaitan. Okey, so buat kajian lapangan. Buat dalam A3. Dalam PowerPoint pun tak apa. Dalam PowerPoint atau Illustrator. Okey. Kajian lapangan ni dalam istilah lain kita panggil mood board lah. Okey. Jenis DTP. Okey, jenis DTP kita kalau kamu tengok dalam cadangan dia bagi ni kat sini untuk RGD 10 dia bagi brochure. Sorry kecil pula dia punya ni. Brochure, buku program,
Katalog. Sorry. Buku majalah. So untuk kamu, kita buat yang ni lah, brochure. So apa itu brochure? Brochure tu dia bersifat kecil, kemudian dia boleh dilipat, kemudian penggunaan brochure ni dia lebih padat, menyeluruh, informatif. Kamu kena tengok pada bab 6, 6.2, 6.3 ada contoh brochure. Sekejap saya lukis brochure. Okay, ni brochure. Ada yang lipat 3, ada yang lipat dia macam ni pun ada. So ada yang lipat 4. Okay, so dia ada banyak lipatan. So untuk kamu tak payah susah-susah. So kita nak buat berapa lipatan? Kita buat 3 lipatan cukup. Okay, tugasan kedua. Okay, kita dah decide brochure yang pertama, kedua, 3 lipatan. Okay, yang ni kamu boleh decide sama ada nak buat Z fold ke ataupun 3 fold ke. Tak ada masalah mana-mana. Okay, ketiga kita nak tengok apa yang perlu letak, apa yang kita perlu letak, apa yang perlu diletak. Okay, so apa yang perlu diletak? So memandangkannya ni yang terakhir, yang kamu akan menggunakan perisian. So kita nak letak benda ni banyak sikit lah. Okay, kita nak letak benda ni banyak sedikit. Sekejap, dah habis ke belum saya punya ni? Okay. Macam lambat pula. Saya tukar dulu. Saya pergi kepada masuk verification code 476707. Okay, kita tengok muka surat. Muka surat 5. Sorry. Ni muka surat 95, muka surat 95. Okay, kalau tengok dekat sini,
Okey. Yang ini perisian kita akan pakai lah. Perisian kita akan pakai perisian publisher. Perisian publisher tu saya cek semua laptop ada. So kita nak pakai brochure. So ini contoh lipatan dia. 3 lipatan ada 6 halaman lah. 3 lipatan ada 6 halaman. Lipatan tu bergantung kepada kamu. Nanti bila kamu dah buat design benda tu, pastikan yang muka depan tu betul bila kita nak lipat nanti. Right? Nanti saya akan explain kan. Okay, yang ni contoh dia. Dia ada half fold, 3 fold, Z fold, sampailah half dan 3 fold. Maksudnya sekarang ni kita nak pakai antara dua ni, 3 fold ataupun Z fold. Okay, pastikan jangan salah benda ni bila kita nak buat lipatan. Sebabnya dalam design nanti dalam kita buka canvas tu dalam size A4 contoh. Lepas tu pastikan yang kita nak lipat tu macam mana. Okay. Sekejap ya. Bateri pun dah habis. Okey. Ini contoh lakaran yang kamu kena buat. Muka surat 117 ada contoh apabila kita nak buat kajian lapangan tu ya. Muka surat 117. Okey, bila kita nak buat kajian lapangan tu pastikan kita nak menentukan halaman dia, mana satu depan, mana satu belakang, mana satu page mula-mula, kedua, ketiga dan seterusnya. Okey. So apa yang perlu kita letak, kita tengok muka surat seterusnya. So paling penting adalah brosur kita berkenaan dengan penjagaan kita nak buat tu ya. So cake and pastry. Okay, dalam brosur tu juga kena letak, dalam brosur tu kita kena letak juga jenis produk. Okay, kemudian owner produk, owner kedai lah, owner kedai. Okay, kemudian kena letak, bila letak jenis produk kena letak harga lah, harga, kemudian diskaun yang ada, owner kedai, alamat. Punya ni makin jatuh ya. Okay, alamat, nombor telefon, email dan lain-lain yang dirasakan berkaitan. Tema brosur kamu. Okay, tema dia sama ada kamu nak pakai design macam batik ke ataupun design moden ke. Okay, yang ni kamu kena decide. Apa lagi ya? So seterusnya muka surat ke-8 kena decide halaman pertama. Halaman pertama. So dia macam ni ya. Okay. So yang ini dia akan jadi muka surat depan bila kita cetak nanti. So ini akan jadi muka surat pertama.
Yang ni kalau kita nak buat trifold lah. So yang ni trifold. Okay, kalau kita buat trifold, yang ni akan jadi page last. Dia akan jadi halaman front page. Yang ni page last. Yang ni akan jadi page kedua. Okay, cara lipatan dia macam ni ya. So yang ni page first, yang ni page kedua, yang belakang page ketiga. So ni yang bahagian belakang dulu, okey. Kemudian untuk saya pakai color lain lah. Bila page kedua, yang ni akan jadi page 1, 2. Okey, yang ni akan jadi 4. Okey, yang ni akan jadi 4, ini akan jadi 5, ini akan jadi 6. Ikut urutan macam mana. Sebabnya kalau kamu lihat dekat kita punya ni nanti, yang paling penting pun yang ni lah. Yang ni kena letak last. Okey, owner kedai ni kalau boleh letaklah nombor kedua. Ni harga produk. Sebabnya objektif dia untuk promote barang, untuk promote produk. Bila kita nak promote produk, apa yang kita nak letak dalam produk tu? Sebab tu dalam kajian kamu nanti kena tahu ni, kena tahu gambar apa yang nak kena letak, kemudian color palette yang bersesuaian. Okey, okey. So page yang pertama, kenapa dia duduk dekat sebelah sana, sebelah paling kanan? Sebab bila kita cetak nanti, kita akan print out dia. Okey, kita akan print out. Yang ni Z Fold pun dia akan fungsi dia sama. Okey, tak apa. Yang ni saya akan tunjuk dengan lebih jelas lagi pada amali nanti, pada tutorial. Pada tutorial saya akan tunjuk secara detail lagi. Yang ni kita nak dapatkan the brief idea. So dalam design kamu tu nanti, kalau nak benda tu dia nak crossover kan, benda ni nak buat design macam ni pun boleh. Nak penuhkan semua. Kalau nak buat design separuh-separuh pun boleh. Contoh ni design dia macam ni. Ni design dia macam ni. Design satu lagi dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dalam kajian lapangan, selain daripada buat kajian lapangan, kamu perlu ada apa? Selepas buat kajian lapangan, okey, kamu akan buat inilah lakaran kecil. Okey, lakaran kecil, lakaran kasar dan komprehensif. Okey, buat lakaran kecil, lakaran kasar, kemudian lakaran komprehensif. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga baru buat dalam Microsoft Publisher. Okey, bila dah buat dalam Microsoft Publisher, barulah final kita akan print out as a mockup ya. Alright. So gambaran dia macam tu untuk RGD 10. Dia kritikal pada rekaan dalam publisher tu nanti. Okey, yang penting kamu kena clear benda tu dekat dalam lakaran kasar, lakaran komprehensif nanti ya. Kalau kamu tengok dekat sini, lakaran daripada lakaran thumbnail, lakaran kecil ni dia akan pecahkan pilihan untuk lakaran kasar.
Okey, selepas lakaran kasar baru dia detailkan untuk lakaran komprehensif. Okey, yang ni kamu cukup sampai lakaran kasar dulu pun tak apa. Masuk terus dalam publisher. Okey. Nanti naik sekolah nanti baru sambung untuk komprehensif. Kena ingatlah mana satu yang pelopong-lopong tu, sebab banyak sangat kena buat lakaran yang kamu tinggal. Okey. Terakhir kalau kamu lihat ni adalah mockup. Ini adalah mockup. Tapi mockup yang dibuat ni mockup yang tak berwarna. Kita nak menggunakan mockup yang kamu dah design dalam publisher. So, perkara paling penting selain daripada buat dalam Microsoft Publisher ni, kamu kena potong siap-siap gambar tu dalam Photoshop. Apa-apa saja image ilustrasi yang kamu nak pakai tu, convert siap-siap dalam PNG. Yang tu perkara paling penting ya, sebabnya image kamu nanti tu dalam Microsoft Publisher dia tak boleh buat semua. Dia ibarat tempat kamu nak kumpulkan semua benda yang kamu dah cari. So, paling penting yang pertama, kajian lapangan. Decide dahulu siap-siap benda apa yang nak dipakai. Perkara yang kedua adalah kamu buat lakaran. Bila buat lakaran, kamu akan dapat gambaran dia. Kamu akan dapat gambaran kamu punya brochure kamu tu bentuk dia macam mana. Okay. So, dia size A4. Kita pakai size yang mudah lah. Size A4 landscape. Okay, size A4 landscape ya. Okay. Ini saya record video pagi ni. Nanti saya akan upload. So, kamu boleh komen pada ruangan komen di dalam YouTube untuk sebarang soalan. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya saya. Dalam WhatsApp pun boleh, dalam YouTube tu pun boleh. Okay, sebabnya saya punya connection sekarang tak berapa bagus. Saya kena copy video dan upload dekat YouTube nanti kemudian. Okay, soalan nanti kamu drop komen dekat dalam WhatsApp dengan YouTube. Okay, jangan lupa komen untuk kehadiran dekat dalam YouTube. Ini adalah evidence untuk saya rekodkan pada setiap kali sesi kelas kita. Okey, itu saja untuk pagi ni. Esok kalau tak ada apa-apa masalah, saya terus dengan tutorial macam mana kita nak menggunakan Microsoft Publisher. Alright. Okey, thank you. Terima kasih.